Tentang alarm jenis Passive Keyless Entry. Macam kau boleh tengok, PKE, Passive Keyless Entry. Jadi aku kali ikutkan ni sebenarnya masih guna alarm sistem lama ni. Berbanding sekarang ni banyak dekat Shopee orang jual alarm jenis push start button, boleh start engine daripada remote sahaja. Tapi aku lebih suka alarm yang jenis simple, yang adalah fungsi canggih sikit, yang ada dalam kotak ni sebelum aku beli. Salah satu memang fungsi PKE. Nanti aku terangkan. Jadi aku memang minat jenis alarm standard je, disebabkan aku nak asingkan. Kalau katakan aku nak beli sistem push start sekalipun, aku nak asingkan daripada alarm, supaya kalau berlaku troubleshoot, kalau sistem modul tu rosak ke, dia tak akan mengganggu alarm. Jadi kita teruskan kepada review apa yang ada dalam kotak ni. Aku tengok pun saiz dia agak besar. Jom kita tengok. Jadi macam korang boleh tengok, dia memang bubble wrap, macam barang NOS jugalah. Sebab kotak ni pun kotak lama. Okay, ada film protection. Okay, buku manual dia boleh kata tebal juga ni. First time aku tengok alarm sistem yang ada buku manual setebal macam ni. Ini pergi kepada remote. Macam korang boleh tengok, remote pun ada casing dia tersendiri. Lepas tu, okay, ni aku tak pasti apa, kita tengok dalam menu nanti. Lepas tu ni modul dia sekali dengan mungkin ni antena, aku tak pasti juga, kita tengok nanti. Lepas tu ada wiring, ada relay dia bagi. Kalau ikut pengalaman aku buat wiring alarm, relay ni biasanya untuk sama ada untuk sistem auto mobilize, kaki dia kita boleh nampak. Dan ni adalah speaker, tapi nampak gaya aku takkan pakai sebab aku dah ada speaker sendiri. Dan ada beberapa siap kabel tie pun dia bagi. Dan ada beberapa wiring siap stiker. Okay, dia punya manual ni nak terangkan basic. Dan kali ikut pada kat sini, aku ternampak yang alarm ni ada remote trunk release. Jadi aku kena test lah bila dah siap nanti, sama ada fungsi ke tak untuk bonnet. Okay, kita tengok lagi secara rambang je lah. Kita tak boleh nak teliti, takut nanti jadi panjang sangat video ni. Okay, semuanya basic. Okay, kat sini kalau korang boleh baca, nampak fungsi PKE ni adalah di mana korang tak perlu tekan remote untuk aktifkan alarm. Kira apabila remote ni dekat dengan sistem alarm ni, ni aku suspek sebagai antena. Apabila remote ni dekat dengan antena, automatik center lock kereta akan lock atau unlock, bergantunglah korang dekat dengan kereta ke atau jauh daripada kereta. Jadi itulah fungsi PKE, Passive Keyless Entry. Kira fungsi tanpa kunci secara pasif. Seperti korang boleh nampak, dia ada tulis lock and unlock automatically by sensing. Okay, kita tengok secara rawak. Okay, ni dia punya diagram. Okay, macam kita tengok tadi, nampaknya ni memang PKE antena, iaitu untuk detect kalau remote dah dekat, dia akan auto unlock. Macam kita tengok tadi. Ini adalah PKE antena. Ini adalah modul yang besar ni. Jadi ini pula adalah two stage shock sensor. Jadi aku tak tahu kenapa dia ada 2 stage untuk gegaran. Ini adalah manual biasa untuk buat alarm lah. Cuma untuk case modul ni dia asingkan, berbanding kebanyakan alarm aksesori dia akan sekalikan dia punya pin ni. Macam korang boleh tengok, pin ni adalah berasingan.
cutting pun lain. Ni adalah wiring kalau nak sambungkan ke center lock. Okey, sampai ke sini je lah. Jadi tu adalah isi kandungan dalam modul alam yang baru aku beli ni. Jadi tanpa berlengah, kita ke tutorial macam mana kita nak buat wiring daripada kosong. Maksudnya kalau korang memang tak tahu macam mana nak buat wiring sendiri untuk alam, aku tunjukkan kat korang macam mana. Jom. Okey, asas utama untuk buat wiring alam adalah korang kena cari di manakah alam korang yang sedia ada ni berada sekarang. Jadi macam kes aku punya alam terletak di bahagian fuse box ni, kira tersorok dekat belakang outlet aircon. Jadi aku dah keluarkan. Macam kalau alam korang original pun, yang pasti korang keluarkan dulu dia punya soket lah, yang paling utama korang kena jumpa dulu. Dan yang paling terbaik sekali jika alam korang ni, contohnya kalau yang aksesori korang ada diagram, lagi mudah lah nak buat wiring. Tapi untuk case lah alam korang ni tak ada diagram, aku akan tunjukkan macam mana korang nak cari setiap salah satu wire ni, apa tujuan dia, dan nak buat wiring dekat alam baru korang nanti. Tak kisahlah jenis model apa, kira aku akan bagi tip. Jom. Okey, aku dah cabut daripada soket alam. Jadi asas yang perlu kita ada adalah test pen. Okey, daripada test pen ni lah kita boleh tahu apa fungsi setiap soket-soket daripada alam ni. Jadi yang paling utama sekarang ni adalah kita nak cari wiring untuk bateri. Korang boleh tengok. Dan dia punya ground sekali lah. Jadi biasanya daripada alam aksesori ni, memang basicnya wiring merah adalah bateri, hitam adalah untuk negatif bateri. Tapi untuk lagi confirm, kita akan gunakan test pen. Jadi macam korang boleh tengok, bila test pen diletakkan, menyala menunjukkan ni adalah power source daripada bateri. Dan hitam ni kalau korang was-was, korang boleh gunakan kaki test pen, korang sentuhkan dekat pin grounding, dan korang test dekat api tadi. Kalau menyala, maksudnya ini adalah grounding untuk alam. Okay, seterusnya kita nak cari mana satu wiring untuk direction signal. Biasa kita akan tapping dekat signal. Jadi daripada soket alam lama ni, untuk carinya paling mudah kita buka je double signal. Okay, kita buka double signal dan kita cari satu persatu. Ini bukan sebab dia tak berkelip, dan kita tahu tu adalah bateri. Okay, macam korang boleh tengok, ni berkelip ikut rentak signal dua ni. Jadi wire kuning ni adalah signal. Okay, untuk fungsi-fungsi lain sebenarnya lagi disarankan kalau kita pasang balik modul signal lama ni dan kita test dengan menggunakan test pen. Tu jauh lagi mudah lah. Jadi kita pasang balik. Okay, seterusnya kita akan cari di manakah wiring untuk siren. Jadi cara paling mudah untuk buat adalah kita aktifkan alam dan kita tunggu sampai siren berbunyi. Jadi kita akan periksa satu persatu mana satu wiring yang trigger dengan siren ni. Jadi macam kau boleh nampak, okay, apabila siren berbunyi, ada power supply daripada wire ungu yang bahagian tengah sikit ni.
Okay, macam aku letakkan dekat sini. Jadi bila aku padam siren, power supply untuk pergi ke siren dah tak ada. Okay, salah satu cara untuk kesan, mana satu untuk fungsi lock unlock daripada alarm adalah korang test satu persatu daripada setiap wire ini. Jadi macam kes aku dah tahu. Macam untuk unlock adalah warna biru. Jadi contohnya apabila kita letakkan touchpen pada wire warna biru, jadi kita tekan, korang boleh nampak touchpen menyala. Jadi ni adalah wiring untuk unlock. Dia punya wiring hijau ni pula adalah untuk unlock. Jadi bila kita tekan lock, kau boleh nampak touchpen menyala. Untuk semua center lock dia akan ada warna biru dengan hijau. Lepas tu tambahan biasanya akan ada tambahan warna kelabu dengan warna putih. Macam dekat sini kita tak sure mana satu wiringnya. Jadi mana satu wiring yang respon dengan touchpen itu melibatkan unlock lock tambahan untuk belah driver. Okey, macam korang boleh tengok bila aku touch dekat wiring paling hujung dengan touchpen ada respon. Jadi hujung ni adalah wiring untuk manual center lock, di mana korang boleh tapping wiring kedua-dua ni kepada switch untuk auto gate. Sebagai contoh adalah switch ni. Jadi korang boleh buatkan switch yang buat sambungan kepada wiring tadi untuk naikkan center lock menggunakan dua wiring ni. Ni adalah wiring untuk manual center lock. Sekarang ni daripada alarm lama tinggal warna orange, warna kelabu, warna hijau ada line hitam dengan wire warna orange line putih ni je. Kita tak tahu lagi apa tujuan dia. Okey, seterusnya kita akan cari mana satu wiring untuk key on trigger. Fungsi ni adalah untuk tujuan apabila enjin dah hidup, kira kunci dalam posisi on, maka alarm akan bagi fungsi tambahan iaitu foot brake. Kira kebanyakan alarm fungsi foot brake takkan ada apabila enjin dah mati. Fungsi tu selalunya ada bila enjin dah dihidupkan, kira kunci dalam posisi on. Ni antara yang paling mudah. Kita putarkan kunci ke posisi on. Okey, aku putarkan kunci ke posisi on dan kita akan cari. Jadi kita mulakan dari ni. Okey, dah menyala. Jadi aku tutup kunci. Okey, sekarang ni kita boleh nampak touchpen dah padam. Jadi warna orange line putih ni adalah key on. Okey, seterusnya kita nak cari wiring untuk foot brake. Kira yang ni pun penting kalau kita nak fungsi apabila enjin dah hidup tu, bila kita tekan brake je, kita punya center lock semua lock dengan automatic. Jadi cara paling senang adalah korang guna touchpen. Jadi kita ambil lah contoh hijau ni. Dah seterusnya kita tekan brake. Okey, touchpen menyala. Jadi wire hijau line hitam ni adalah melibatkan foot brake. Okey, kira tadi kita dah selesai kesan wiring daripada modul lama alarm iaitu 13 pin punya model. Jadi memang kalau kita tengok pun daripada modul alarm yang baru ni banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi lain. Tapi seperti yang korang tengok, yang aku tanda ni adalah apa yang ada dekat alarm lama.
Dan selebihnya ni lebih kepada kita kena tambah lah. Macam kalau kita nak fungsi power window hidup, kita kena buat tambahan wire. Untuk fungsi bonnet terbuka, kena tambah wire lagi. Untuk fungsi engine cut off, kena ada tambah wire lagi. Cuma untuk basic yang aku dah tanda ni, itu adalah cara untuk korang cari wiring mana daripada alam lama jika korang dah tak ada diagram, sama ada hilang atau sebab-sebab lain lah. Itu cara korang nak cari menggunakan test pen. Okey, tanpa berlengah, aku teruskanlah kepada settlekan wiring alam baru ni dan kita tengok hasilnya macam mana. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Okey, cara asasnya aku dah siap wiring. Cuma aku skip video bahagian aku buat wiring center lock sebab aku buat try and error supaya aku dapat juga macam mana cara nak buat wiring untuk center lock. Memadakan dia punya diagram agak confuse sikit macam korang tengok. Jadi aku explain lah sikit-sikit tentang wiring yang dah ada ni. Jadi macam yang korang boleh tengok. Jadi dekat slot yang pertama ni melibatkan main power source, iaitu dekat bahagian sini, iaitu melibatkan power supply negatif positif. Lepas tu siren, dia punya direction light. Lepas tu ada satu lagi yang aku tak buat sambungan, terang release, iaitu wire merah line hitam. Sebab aku tak buat lagi untuk sambungan wiring ke release lock dekat bonnet. Jadi yang seterusnya adalah pin yang tengah ni, yang halus, iaitu melibatkan dekat diagram kita boleh tengok kat bahagian sini, iaitu melibatkan sensor foot brake. Lepas tu ignition key punya trigger. Lepas tu sensor pintu. Dah ada juga dekat sini yang menunjukkan ada untuk tujuan power window punya function. Dan seterusnya adalah yang paling ujung ni, yang melibatkan wiring center lock, iaitu wiring yang tebal yang belah belakang ni, kira yang paling ujung. Jadi aku explain yang tu lah. Jadi macam yang korang boleh tengok, normal wiring center lock adalah mengikut diagram ni. Okey, cuma untuk wiring diagram yang F1 ni aku takkan ambil sebab dia rumit sikit. Jadi mana satu diagram yang aku ambil? Aku ambil yang ni, F2 negatif trigger. Tapi untuk menggunakan negatif trigger, korang perlukan relay center lock. Ni memang wajib ada. Okay, macam korang boleh tengok, relay center lock akan ada power supply positif, negatif. Lepas tu hijau dengan biru ni melibatkan wiring yang akan pergi ke center lock. Dan
putih dengan brown ni, perang, akan datangnya daripada isyarat alam, ataupun boleh juga datangnya isyarat daripada auto gate lock, switch unlock lock yang macam aku dah tunjuk sebelum ni. Jadi untuk nak lagi faham macam mana nak buat negative trigger punya wiring F2, okey, macam korang boleh tengok, dia punya diagram ni agak memeningkan sikit sebab dia tak letakkan warna wiring dekat sebelah diagram, tapi kita boleh compare dengan yang sebelah sini. Jadi yellow black, dengan kalau ikut kedudukan sini yellow, maka warna kuning adalah kita kena sambungkan ke grounding kereta. Yang ni kedua-dua yellow akan pergi ke grounding kereta. Macam dekat sini dia tunjukkan ada dua wire yang kena potong, iaitu orange dengan orange black. Jadi dekat sini orange black dan orange, iaitu kedua-dua warna orange akan dipotong. Kita takkan buat sebarang sambungan. Lepas tu untuk wiring close signal dengan open signal, iaitu white dengan white black, kita akan buat sambungan dekat sini, dekat relay signal. Okey, untuk sambungan mana satu wiring untuk tutup center lock dengan open center lock ni, korang tengok kepada sini. Macam kat sini tutup center lock adalah warna putih, buka center lock adalah white black, putih hitam. Jadi melalui relay center lock, sambungan untuk buka iaitu putih hitam ni akan disambungkan dekat brown. Ni macam korang boleh tengok sambungan. Dan yang putih untuk close akan disambungkan ke putih juga untuk relay center lock. Lepas tu nanti daripada switch auto gate akan pergi juga ke sini. Buka, kita sambungkan wiring daripada switch ke brown. Untuk tutup, wiring pergi ke putih. Lepas tu teruslah center lock boleh berfungsi ikut alam macam ni. Tu. Dan macam tu juga untuk switch door unlock lock yang aku dah tunjuk, iaitu dekat sini. Okay, kita dah selesai penerangan ringkas macam mana kita nak buat wiring center lock yang paling simple lah bagi aku, sebab aku rasa ni paling tak memeningkan sikit. Yang penting korang beli sekali relay center lock untuk mudahkan kerja. Jadi seterusnya mengikut diagram macam kita boleh tengok, ni adalah antena untuk PKE. Dia biasanya antena PKE memang akan dibuat asing, sebab biasanya macam antena yang standard kita selalu tengok dekat alam modul ni hanya dapat mengesan jika kita tekan alam. Tapi bila kita tak tekan alam, dia perlukan antena yang lagi besar supaya dia boleh kesan jika ada kehadiran antena tu berdekatan. Kita microwave atau mungkin sistem infrared, kurang pasti lah. Tapi kalau ikut apa yang aku buka daripada remote, ini isi kandungan dia. Jadi kemungkinan besar ni chip untuk ni hanya tekaan je lah. Ni kemungkinan chip yang akan mengesan jika remote ni ada dekat dan terus akan unlock kereta. Ataupun kalau remote ni jauh, akan lock kereta balik. Dan ni adalah learning button yang memang biasanya akan ada kat semua alam, supaya kita boleh setting ikut buku diagram ni. Ni lebih kepada terpulang pada korang macam mana nak setting, ikut kepada macam mana korang nak alam ni berfungsi untuk korang sendiri. Sebab macam yang default untuk alam ni sekarang, apabila pintu dibuka, direction signal akan berkelip sampai 30 saat. Memang lama lah. Jadi selalu untuk situasi macam tu, button macam ni lah yang akan setting supaya kelip takkan terlalu lama. Jadi sekarang ni aku dah
tunjukkan sikit sebanyak macam mana wiring untuk buat alam ni. Ataupun ni lebih kepada macam mana korang nak buat wiring basic untuk tukar alam. Tak kisah alam jenis ada fungsi macam ni atau alam basic. Jadi tanpa berlengah, jom kita tengok sama ada fungsi PKE ni ada function ke tidak. Jom. Okey, sebelum tu lupa ada satu lagi tambahan, iaitu dia punya shock sensor. Cuma untuk kes alam ni kita boleh nampak dia ada 2 stage shock sensor. Jadi ikut daripada diagram yang aku baca ni, dekat bahagian sini trigger mode. Jadi dekat diagram dia katakan yang mana hijau ni adalah untuk case shock sensor untuk sentuhan lembut, kira ada orang duduk atau bonet kereta ke dan sebagainya. Dan ini warna merah adalah untuk impact, kalau macam kereta kena hentam ke waktu tengah parking. Cuma kalau ikutkan shock absorb ni agak bagus pasang dekat sistem alam. Cuma tu bergantung pada korang. Macam kalau korang duduk kat rumah yang perlukan double park, tak disarankan sangatlah pakai shock sensor ni, sebab kan memanjang setiap kali alam bunyi tolak kereta double park. Tapi untuk yang ada parking sendiri, ni agak function lah, supaya korang boleh tahu kalau ada orang cuba nak rosakkan kereta korang tengah umpil pintu dan sebagainya. Jadi senang lah, tak sempat ada orang nak buat kerja. Jadi kat sini korang boleh tengok setting. Macam aku sentuh lembut, boleh nampak lampu nyala. Okey. Okay, untuk merah ni pula, kalau aku sentuh kuat, okay, walaupun sama-sama tapi korang boleh nampak lampu merah ni menyala kalau ketuk kuat. Jadi itulah maksud dekat diagram ni yang mengatakan ni adalah sensor 2 stage. Jadi kenapa dia 2 stage? Macam untuk kalau lampu hijau saja yang nyala, maka siren hanya berbunyi kejap je. Seperti kat sini dia hanya berbunyi 5 saat sahaja. Macam untuk kes kalau lampu merah yang menyala, dekat sini dia katakan siren akan berbunyi 28 saat. Akan test macam mana PKE berfungsi untuk sistem alam. Jom. Okey, nampaknya aku dah siap buat balutan pada wiring aku supaya nampak lagi kemas. Cuma sekarang ni aku nak tunjukkan satu lagi wiring yang aku boleh buat sambungan, iaitu ini adalah wiring untuk terang rilis positif. Jadi sebenarnya aku dah ada buat satu center lock untuk buka bonet belakang dah lama, cuma aku tak pernah buat video pasal tu. Jadi aku tunjukkan, aku pun ada buat tambahan dekat sini. Switch bonnet macam korang boleh dengar. Okey, jadi aku tak payah susah-susah nak buka bonnet dengan tarik twill ni. Aku hanya tekan button terus kat sini. Jadi ni wiring dia yang aku dah juga ni aku tarik. Jadi wire daripada alam untuk buka bonet korang kena sambungkan ke wiring, di mana wiring tu adalah yang pergi ke center lock macam ni. Sebab aku dah test alam ni ada function untuk buka bonet, jadi aku akan buat sambungan terus lah. Jadi kalau ikutkan selain pada button ni, aku ada remote bonnet. Kira lepas ni aku dah tak boleh guna remote yang individual ni. Aku boleh guna semua dalam satu. Kira remote ni memang ada function terang release, cuma aku kena tekan simbol buka ni dalam 2 saat selepas aku dah tekan sekali. Macam korang boleh dengar,
alam bagi isyarat kedua untuk hantar isyarat dekat wiring terang rilis. Jadi langkah terakhir untuk pemasangan alam ni adalah kita nak sorokkan wiring ni dan kita nak letakkan modul ni kat tempat yang susah nak dicapai oleh siapa-siapa, hanya owner je yang tahu, lagi senang. Dan nanti aku nak tunjukkan tempat sesuai nak letak antena PKE ni. Okey, tanpa berlengah kita teruskan lah. Jom. Kita ke langkah terakhir, iaitu di manakah kita nak letak antena PKE ni. Jadi ikut buku diagram tu, dia sarankan tempat yang paling terbaik untuk letakkan antena ni adalah di windshield. Windshield sebelah driver. Disebabkan memang kebanyakan masa pun driver lah yang paling kerap guna kereta. Jadi bila kita letak di windshield, antena ni akan lagi cepat mengesang kalau ada kehadiran remote alam. Jadi macam korang boleh tengok, dia dah bagi double tick, jadi memudahkan kerja. Cuma tugas korang adalah korang nak lalukan wiring ni melalui pillar. Jadi macam korang boleh tengok, antena ni pun boleh dicabut untuk mudahkan kerja. Jadi aku perasan double tick yang dia bagi ni special sebab double tick dia ni jenis velcro. Jadi sebenarnya selain pada korang tanggalkan wiring ni, korang boleh tanggalkan macam ni je. Kalau korang perlu cabut sensor ni, mana tahu korang boleh untuk tujang apa-apa sebab lah. Jadi kira double tick ni memudahkan kerja bagi aku. Okey, nampaknya kita dah selesai mengemas wiring. Kita sorok modul tu secara rapi. Jadi macam korang boleh tengok, semua dah kemas. Dan korang boleh tengok aku letakkan modul di sini. Jadi aku anggarkan senang lah, dia punya antena ni nak kesan remote ni kalau berdekatan. Ke bahagian akhir, iaitu kita nak test alam baru ni macam mana fungsi PKE sekali dengan fungsi remote unlock dia secara lebih teliti lah. Okey, jom. Jadi macam kita boleh tengok, antena dia ada di sini. Okey, sekarang ni dua-dua remote ada di tangan aku. Jadi kita sekarang ni nak tengok dia punya respon kepada sensitivity dengan berapa lama untuk aktifkan alam ni macam mana. Jom kita tengok. Jadi lepas aku dah buat testimoni, nampaknya jarak untuk sistem PKE ni aktif adalah dalam lebih kurang 3 parking lot. Daripada jarak kereta dengan aku, barulah sistem PKE ini akan automatic lock. Dan kalau ikut anggaran tadi, dia mengambil masa 5 saat lepas aku dah capai jarak macam ni, barulah sistem alarm tu aktif. Jadi bila aku dekat balik, okey, dia memerlukan lebih kurang 2 jarak parking lot untuk hidupkan balik alarm. Okey, sekarang kita nak test betul ke tak dia lock kereta tadi. Jadi aku akan tinggalkan alarm aku dekat sini. Kedua-dua. Jadi pintu memang betul-betul di lock. Okey, kita ambil balik. Jadi macam korang tahu, bila alarm aku unlock, memang automatik lampu yang aku dah buat akan menyala. Jadi pintu pun boleh dibuka.
Jadi dengan kata lain, modul ni memang mencapai standard sebagai alam PKE, di mana apabila remote berdekatan dengan antena dia, sama ada kita berdekatan atau kita jauh daripada antena tu, dia akan berfungsi seperti yang sepatutnya. Okey, jadi sekarang ni kita tahu fungsi PKE berfungsi. Kita nak test balik bonet punya fungsi. Okey, masa untuk buat testimoni untuk bonet. Jadi bonet tak dapat dibuka. Dengan kata lain, kita akan guna fungsi remote. Kita akan tekan simbol unlock ni dalam 2 saat. Selepas dia klik pertama, dah bonet akan unlock. Okey, macam korang boleh dengar, bonet aku dah unlock. Jadi untuk bonet unlock ni, selain daripada guna remote, aku pun ada buat bentuk Swiss. Jom kita tengok balik. Dia tetap sama. I can feel how I'm changing. I don't know if I